Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik bab 2 tingkatan 4. Okey. Tengok nota mind mapping ni sekejap. Okey, tadi kita ada tuas masa mula-mula dengan peranan kerajaan negeri, peranan PBT. Okey, sekarang kita akan masuk kepada isu. Isu ada 3. Pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dengan ekonomi. Okay, kita tengok pada isu yang pertama. Pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi melibatkan tiga perkara lah. Iaitu ini. Pendapatan isi rumah, kuasa beli pengguna dengan keuntungan negara meningkat. Okey, pendapatan isi rumah maksudnya jika dalam rumah tu contoh ada mak bekerja, ayah bekerja, kakak bekerja. Jadi pendapatan isi rumah tu menggabungkan ketiga-tiga gaji. Pendapatan tiga orang ni. Itu rumah A. Rumah B pula contoh yang bekerja hanya bapa. Okay, yang tadi pendapatan isi rumah dia dalam 3,000. Yang pendapatan rumah B tadi hanya bapa yang bekerja hanya 1,000. Jadi pendapatan isi rumah tadi dia berkaitan dengan kuasa beli pengguna. Kuasa beli pengguna pula, jika kita punya pendapatan isi rumah tu tinggi, maka kuasa beli kita adalah tinggi. Okey, contoh daripada 3,000 tadi, kita boleh beli banyak barang. Boleh gunakan perkhidmatan yang banyak berbanding dengan yang isi rumah dia 1,000 tadi. Jadi kuasa beli pengguna berkadaran dengan pendapatan isi rumah. Lebih tinggi kita punya pendapatan isi rumah, lebih tinggi kita punya kuasa beli pengguna. Bila kuasa beli pengguna tinggi, kita banyak berbelanja, jadi secara tak langsung dia memberi keuntungan kepada negara. Okey, dalam pembayaran cukai. Macam mula-mula kita tengok tadi, hasil negara dapat daripada mana. Jadi, pendapatan isi rumah berkaitan dengan kuasa beli pengguna, dan kuasa beli pengguna yang tinggi akan menyebabkan keuntungan negara meningkat. Okey, tengok seterusnya. Okay, yang ini inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh kerajaan lah. Kita ada program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi. Yang ini tolong Google dan cari sini apa dia. Okey, sebab sebagai ilmu tambahan lah dalam soalan SPM belum pernah keluar tapi who knows. Okey, tengok yang seterusnya muka surat 80. Okey, tadilah kita ada peringkat tempatan, isu dia peringkat tempatan, peringkat negara dan peringkat serantau. Kalau peringkat tempatan, wujud dan peringkat membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat lah supaya penduduk boleh berbelanja dan memajukan lagi ekonomi setempat. Kemudian kita ada peringkat negara. Negara perlu kukuhkan ekonomi negara dengan melaksanakan dasar-dasar tertentu seperti dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal ni maksudnya kerajaan akan tentukan perbelanjaan kerajaan, cukai di mana nak bagi untuk apa, okey, supaya perniagaan akan lebih meningkatkan pengeluaran. Dasar kewangan pula banyak kaitannya dengan Bank Negara Malaysia lah, yang mana bergantung kepada kadar-kadar faedah yang diberikan. Kemudian peringkat serantau pula, bila perniagaan okey, jadi kerajaan akan kukuhkan lagi dengan menyediakan allowance eksport pula supaya perniagaan tempatan kita ni mengeksport lebih banyak barang dan perkhidmatan ke luar negara. Okey, peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Guna tenaga maksudnya pekerja lah. Okey, bila guna tenaga penuh, maksudnya kadar pengangguran tu kurang daripada 4%. Itu kita panggil sebagai pengangguran geseran. Sikit je yang terjejas. Okey, tapi sebenarnya pengangguran ni ada 4 jenis. Okey. Kenapa pengangguran ni sepatutnya perlu dibincangkan? Okey, contoh bila sebuah kilang tutup. Okey, bila kilang tutup, penduduk akan hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, tengok yang tadi tu hilang pekerjaan, maksudnya dia punya pendapatan isi rumah dia kurang. Bila pendapatan isi rumah kurang, jadinya dia punya kuasa beli turun dan dia berkait rapat juga dengan taraf hidup penduduk. Punca pendapatan bagus, taraf hidup tinggi. Jika kehilangan punca pendapatan menyebabkan taraf hidup penduduk kawasan pula akan terjejas. Okey, pengangguran ada 4 jenis.
Okey, pengangguran bermusim, pengangguran gitaran, pengangguran teknologi dan pengangguran struktur. Pengangguran bermusim ni dia berlaku, ada tempoh dia, ada jangka masa dia. Okey, bila habis jangka masa tertentu tu, pekerja terpaksa mencari pekerjaan lain. Contoh yang paling senang, nelayan terpaksa menganggur pada musim tengkujuh sebab tak dapat turun ke laut. Jadi, pengangguran ni kita panggil pengangguran bermusim. Pengangguran kitaran pula berlaku disebabkan keadaan ekonomi yang meleset. Okey, bila ekonomi meleset, perniagaan tak dapat berniaga seperti biasa. Okay, contoh macam sekarang PKP. Ada perniagaan-perniagaan yang terpaksa ditutup, yang tak boleh dibuka sepanjang tempoh PKP. Contoh kedai gunting rambut, salon. Okay, bila tak ada pendapatan, syarikat tak mampu nak bayar gaji pekerja. Jadi menyebabkan majikan akan mengurangkan bilangan pekerja tu, jadi berlakulah pengangguran kitaran. Kitaran sebab ekonomi meleset ya. Okey, pengangguran teknologi pula, tenaga manusia ni digantikan dengan teknologi. Okey, contoh macam setengah di bank-bank dah tak banyak dah guna staff sebabnya untuk keluarkan duit, untuk masukkan duit semua dah ada mesin. Jadi reducekan bilangan pekerja tu menyebabkan berlakunya pengangguran teknologi. Sebab kita diganti, tenaga manusia tadi digantikan dengan teknologi, dengan mesin. Okey, pengangguran struktur pula berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Okey, contoh ekonomi negara, struktur dia mula-mula kita lebih kepada sektor utama. Sektor utama maksudnya kita dapatkan bahan mentah daripada sumber bumi. Okey, tiba-tiba kerajaan dah tukar, kita lebihkan kepada sektor kedua pula. Sektor kedua adalah sektor perkilangan. Jadi, pekerja-pekerja yang memang dah mahir dalam sektor utama tadi, dalam sektor peladangan, sektor pelombongan, bila masuk sektor kedua, perkilangan, dia tak mahir. Dia mungkin memerlukan beberapa masa yang tertentu untuk adapt kepada sektor kedua tu. Jadi, apa yang berlaku tu menyebabkan perubahan struktur tadi menyebabkan berlakunya pengangguran struktur. Okey, itu jenis pengangguran. 4 jenis pengangguran. Okey, cara mengatasi pengangguran pula, pengangguran bermusim ni cara atasi dia ialah kerajaan boleh bagi insentif. Okey, pengenaan cukai ke atas pembayaran gaji pekerja. Okey, itu contoh. Kemudian kalau pengangguran teknologi tadi pula, okey, jangan guna semua mesin dalam satu-satu sektor tu. Contoh kat sini, penggunaan mesin moden hanya digunakan untuk proses tertentu. Okey, masih ada lagi tenaga buruh yang diperlukan. Pengangguran kitaran pula, okey, kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dengan dasar kewangan tadi. Okey, supaya pengecilan pekerja tadi dapat dikurangkan. Okey, pemberhentian bekerja tadi dapat dikurangkan. Kemudian pengangguran struktur pula. Okey, kerajaan membuat perancangan ekonomi yang sesuai dengan perubahan trend ekonomi. Okey, maknanya daripada nak tukar daripada sektor utama kepada sektor kedua tadi, perlu ada satu jangka masa ataupun memang dah adalah dia punya plan-plannya yang memang kita akan sentiasa ikut perubahan tu step by step. Tak tiba-tiba drastik menyebabkan pekerja hilang pekerjaan. Okey, peranan kerajaan daripada aspek ekonomi pula ada dua ya. Tengok yang ni balik. Ekonomi ada inflasi, ada deflasi. Okey, inflasi bermaksud kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Okey, inflasi ni dia berlaku sebab ada kaitan dengan penawaran dan permintaan. Bila penawaran barang tu terhad, barang sikit, tapi permintaan banyak, orang ramai nak barang tu. Itu yang menyebabkan harga akan naik. Okey, ada 3 jenis menyebabkan berlakunya inflasi ni ya. Okey, dalam buku teks ni dia terangkan sikit je sebenarnya. Okey, dekat sini. Okey, ada tolakan kos. Okey, tolakan kos ni maksudnya sebenarnya ada inflasi tarikan permintaan. Tarikan permintaan tadi macam saya cakap. Okay, jika dalam musim perayaan, tiba-tiba orang nak sangat macam-macam jenis barang. Nak beli barang buat kek, buat kuih, buat biskut. Tapi permintaan penawaran barang tu sikit. Jadi secara tidak langsung menyebabkan harga barang tadi telah
meningkat. Okey, tarikan permintaan sebab barang sikit, permintaan banyak. Kemudian kita ada inflasi tolakan kos. Tolakan kos pula berlaku yang mana contohnya kerajaan terpaksa kurangkan subsidi. Contoh subsidi gula. Jadi kilang-kilang yang ada mengeluarkan barang-barang macam biskut, minuman ringan yang memerlukan gula tadi, dia terpaksa naikkan harga barang sebab barang mentah dia dah mahal. Gula dah tak dapat subsidi. Dia kena, kilang-kilang terpaksa membeli dan jadinya kos bahan mentah meningkat. Bila kos bahan mentah meningkat, berlakulah inflasi tolakan kos. Lagi satu ada inflasi yang diimport. Yang ini lebih kurang sama macam tolakan kos tadi. Cumanya yang ini disebabkan oleh harga barang mentah import tu naik. Okey, bila bahan mentah import naik, maka pengilang-pengilang dia tak dapat kurangkan harga barang. Tak dapat menjual pada harga yang sama sebab harga bahan mentah tadi dah naik, maka berlakulah inflasi yang diimport. Okey, kesan-kesan inflasi. Okey, bila inflasi berlaku. Okey, kuasa beli kurang. Okey. Sebab kita ada duit. Kuasa beli kurang sebab kenaikan harga barang tadi, duit yang kita ada tak cukup untuk membayar harga barang yang ditawarkan. Kemudian akan meningkatkan kos sara hidup. Mengurangkan taraf hidup. Kos sara hidup tadi meningkat sebab barang naik, jadi kos sara hidup kita pun jadi tinggi. Bila kos sara hidup tinggi, kita yang tadi kurang, pekerjaan kurang, duit pun tak ada banyak, jadi taraf hidup jadi semakin turun. Sebab apa tadi? Yang first tadi kita tengok pendapatan isi rumah tadi dah berkurang, jadi taraf hidup kita pun akan menjadi kurang. Kemudian kehilangan daya saing. Kedai-kedai atau syarikat-syarikat perniagaan ni dah tak boleh nak buat apa sebab bahan mentah naik, harga bahan mentah naik, dia terpaksa naikkan harga barang. Bila terpaksa naikkan harga barang, orang tak mampu nak beli, jadi barang tu akan tak laku. Bila tak laku, perniagaan tak dapat berkembang. Untung tak banyak. Okey. Kemudian bila semua ni berlaku, kaitannya last sekali akan menjejaskan pendapatan negara. Okey. Langkah-langkah kerajaan. Okey, ada dua. Satu, meningkatkan kadar faedah. Lagi satu, dasar kerajaan. Kadar faedah ni ada dua jenis. Satu faedah ke atas pinjaman, satu faedah ke atas simpanan. Okey, yang ini tadi barang sikit. Okey. Barang sikit tapi orang ramai nak. Bila macam ni berlaku, kerajaan akan meningkatkan kadar faedah. Kadar faedah ke atas apa? Ke atas simpanan. Maknanya biar duit tak banyak di pasaran. Bila kita simpan duit, kadar faedah tu dinaikkan, contoh naikkan 10%. Kita simpan 1,000, setahun jadi 1,100. Okey, jadi akan menyebabkan permintaan dengan tawaran barang tu dah jadi stabil. Orang lebih banyak nak menyimpan daripada nak berbelanja. Okey, tengok pada yang kaedah seterusnya, dasar kerajaan. Maknanya dasar kerajaan ni, kerajaan akan membantu setiap upaya supaya keperluan dan kehendak dipenuhi dan harga barang tu dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah stabil. Okey. Sebab contohnya lebih elok macam kerajaan dia buat dasar belilah barang buatan Malaysia. Maknanya di situ saja duit kita akan melegar. Okey. Harga barang perkhidmatan yang stabil, memberi daya saing dan aspek harga dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk tempatan daripada pengguna negara luar. Okey, bila harga barang tu okey, mungkin kita punya import ekspor pun akan menjadi stabil semula. Okey, untuk seterusnya deflasi ni menggalakkan aktiviti ekspor ke luar negara. Okey, deflasi ni saya akan sambung selepas ini sebab masa saya setiap satu video hanya 15 minit saja. Okey, sekian. Kita tunggu video seterusnya. Okey, Assalamualaikum.